Pemaju yang terlibat dalam pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo diminta untuk menawarkan insentif lebih lumayan kepada pekerja dalam sektor tersebut. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, menerusi usaha itu, ia berupaya menarik lebih ramai pekerja tempatan dan asing sekaligus mempercepat proses menyiapkan Lebuh Raya Pen Borneo. Ini susulan terdapat persaingan upah dari sektor perdagangan yang menawarkan upah yang jauh lebih tinggi. Jadi pihak industri sendirilah kena memikir bagaimana mereka boleh menjaga pekerja mereka dengan memberi tawaran termasuklah benefit-benefit yang boleh mengekalkan pekerja itu bekerja dengan mereka. Ini terletak kepada industri itu sendiri. Datuk Seri Fadilah yang bercakap kepada media di Jejambat Selangau Sibu turut menegaskan dalam isu itu kerajaan hanya mampu menjadi fasilitator atau pemudah cara pemaju dalam sektor berkenaan. Beliau sebelum itu menerima taklimat tentang kemajuan projek Pen Borneo di pakej kerja kontrak WPC 8 oleh Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Pemaju Sian Lee. WPC 8 dijangka siap sepenuhnya pada penghujung Ogos depan. Sementara itu, menyambut baik komitmen kerajaan untuk mempercepat proses pembinaan projek itu, pemaju terlibat mencadangkan senarai perubahan harga atau variation of price VOP bahan binaan diperluaskan lagi. If they can extend that list to widen the spectrum of the material like guardrail, bitumen, diesel, all this, then it can actually ease the contractors one way or another. Beliau yakin mekanisme itu sedikit sebanyak dapat membantu pemaju yang berdepan kenaikan harga bahan binaan projek. Perkembangan berkaitan, projek naik taraf jalan dari Bandar Sibu ke lapangan terbang akan dihidupkan semula seperti yang dirancang dalam pelan asal jajaran Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak sebelum ini. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ia melibatkan jalan dua lorong dua hala yang memerlukan proses naik taraf agar selari dengan piawaian pelan pembangunan Lebuh Raya Pen Borneo baharu. Datuk Seri Fadilah Yusof turut berkata konsep yang dilakukan kini adalah berbeza dengan pelan asal terdahulu di mana kosnya lebih tinggi berbanding sebelumnya. Tambahnya, projek yang dihidupkan semula itu pada mulanya dirancang sebelum pilihan raya umum ke-14 lepas namun dibatalkan. Beliau turut berharap pembinaan jalan itu dapat menyelesaikan masalah trafik kawasan Sibu, Serikir termasuk Selangau serta kawasan yang memiliki struktur geografi yang berpayah. Kemudahan internet perlu dinaik taraf di kawasan Kapit dan Hulu Rajang serta diperluas hingga ke kawasan luar bandar. Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata, kemudahan internet amat diperlukan di kawasan itu memandangkan penggunaannya yang semakin luas selari dengan pertambahan bilangan penduduk. Yang lemah sikit adalah infra of komunikasi. So kita mintalah ke KKM atau MCMC supaya dapat membuat kerja yang lebih lah kerana komunikasi agak penting untuk rakyat di pedalaman kita. Datuk Wilson Ugak Kumbong menambah pada sambutan gawai yang lepas menyaksikan ramai masyarakat di kawasan itu mengalami masalah kelajuan internet. Justru beliau menyarankan agar pihak berkaitan menangani isu tersebut. Tambah beliau yang ditemui pemberita di Bintulu menjelaskan dengan pembangunan di kawasan Kapit seperti pembinaan akses jalan raya, kemudahan internet yang baik perlulah selari. Dalam pada itu, beliau menzahirkan rasa puas hati dengan kemajuan infrastruktur di kawasan Hulu Rajang yang menyaksikan rakyat menikmati banyak projek pembangunan. Sibu berpotensi besar untuk menjadi tuan rumah bagi penganjuran festival dan acara antarabangsa dan domestik. Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, Sibu merupakan pintu gerbang wilayah tengah Sarawak yang luas merangkumi Serikir, Mukah, Kapit dan Betong.
Justru beliau menambah Sibu adalah pusat kepada kepelbagaian seni, budaya dan warisan untuk Sarawak. Disebabkan itu, katanya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Persembahan Seni Sarawak akan terus menyokong acara-acara utama yang diadakan di Sibu seperti Festival Kebudayaan Borneo, Sibu Base Jam dan Festival Tarian Antarabangsa Sibu SIDF. Beliau juga mendedahkan ketiga-tiga acara utama itu akan kembali diadakan tahun ini selepas 2 tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Beliau berucap di majlis makan malam pembukaan Festival Tarian Antarabangsa Sibu SIDF di salah sebuah hotel di Sibu malam tadi. Datuk Sebastian Ting menambah, SIDF bukan sekadar sebuah acara tarian tetapi juga merupakan platform untuk penggiat seni tarian antarabangsa mempamerkan tarian mereka di samping bertukar idea dan belajar dari sesama mereka. You can also learn and exchange ideas in the dance workshops and to obtain some knowledge from the seminars with different, interesting and insightful topics that will be held in RH Sibu. Malam ini dan malam esok, konsert tarian akan diadakan di Dewan Suara Sibu, manakala persembahan tarian di kawasan terbuka akan diadakan di Pasar Sentral Sibu pada 11.30 pagi esok. Selain itu, beberapa bengkel dan kelas tarian akan diadakan bermula hari ini dan esok. SIDF kali ini disertai lebih 10 kumpulan tarian dari pelbagai negara seperti Malaysia, India, Singapura, Filipina dan Indonesia. Warga Kota Semerahan diseru untuk terus bertanggungjawab menjaga kebersihan persekitaran termasuk kediaman dan kawasan sekitar mereka bagi mengelak berlakunya kekotoran yang boleh mengundang pelbagai jangkitan berbahaya. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Semerahan MPKS, Datuk Peter Minos memberitahu langkah ini penting untuk diamalkan dalam membantu pihak MPKS menjadikan Kota Semerahan sebuah bandar yang bersih, hijau dan selamat. Untuk itu adalah menjadi satu budaya bagi penduduk Kota Semerahan menjadikan aktiviti gotong royong sebagai program untuk melestarikan alam sekitar sekaligus mencapai sebuah bandar yang sihat untuk didiami. Datuk Peter Minos berkata demikian kepada media selepas merasmikan program plogging gotong royong membersihkan kawasan komersial bersama MPKS dan komuniti Semerahan di Kota Semerahan hari ini. Seramai 100 orang termasuk kaki tangan MPKS, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kota Semerahan, Jabatan Kesihatan Kota Semerahan dan pelajar dari Universiti Teknologi Mara UiTM Kota Semerahan dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS terlibat dalam program tersebut. This is a good culture.